Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Saizal Pinjaman. Saya Hasnah binti Salani bernombor matrik 265334 ingin membentangkan tentang ekonomi dan pembangunan bagi kod GMGF 2014 berkaitan dengan sektor ekonomi tertiar. Sektor perkhidmatan adalah merupakan salah satu industri yang sangat penting dalam ekonomi negara. Ia dianggap sebagai salah satu pemacu dalam pertumbuhan ekonomi negara dan menggerakkan Malaysia ke arah status yang berpendapatan tinggi. Dalam Rancangan Malaysia ke-10 RMK ke-10, kesinambungan rancangan pembangunan negara dijangka akan sederhana selama 5 tahun daripada tahun 2011 hingga ke 2015. Oleh itu, kerajaan akan menyasarkan untuk membina ekonomi yang berpaksikan dengan pengetahuan yang inovatif dan juga berkemahiran tinggi. Sektor ekonomi yang utama di Malaysia boleh dibahagikan kepada 3 sektor, iaitu sektor pertama, sektor kedua dan juga sektor ketiga. Sektor ekonomi tertiar adalah sektor sokongan bagi sektor premier dan juga sektor sekunder. Sektor perniagaan amat memerlukan perkhidmatan pengangkutan untuk menghantar produk ke kilang dan kilang pula memerlukan perkhidmatan kewangan, insurans dan juga pemasaran untuk menjalankan aktiviti mereka. Ini bermaksud sektor perkhidmatan ini tidak mengeluarkan produk, akan tetapi ia dalam bentuk perkhidmatan. Seperti contoh, perkhidmatan pelancongan, pengangkutan, komunikasi, kewangan, perbankan, utiliti, pendidikan, kesihatan, perniagaan dan juga perkhidmatan kerajaan. Oleh kerana itu, industri perkhidmatan sememangnya merupakan salah satu sektor yang terpenting di Malaysia kerana ia mengandungi banyak subsektor ekonomi. Sektor tertiar adalah salah satu daripada 3 industri utama dalam ekonomi yang maju. Sektor ini bertujuan untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada syarikat yang lain dan juga kepada pengguna yang akhir. Industri tertiar ini juga merupakan salah satu sektor yang terlibat dalam aktiviti perkhidmatan seperti pengangkutan dan juga perkhidmatan utiliti seperti telekomunikasi, penyimpanan, elektrik, gas dan juga air. Antara faktor-faktor sektor ekonomi tertiar adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan industri perkhidmatan negara. Antaranya ialah faktor fizikal, budaya dan juga manusia. Sektor ini berpotensi untuk berkembang dan menjadi sektor ekonomi yang utama pada masa hadapan. Walaupun begitu, perkembangan positif ini juga boleh mempunyai nilai yang negatif sekiranya ia tidak diurus dengan baik. Kerajaan juga telah berjaya dalam merealisasikan sektor perkhidmatan untuk memastikan pertumbuhan dalam beberapa sektor utama seperti pembinaan, pendidikan, teknologi maklumat, pelancongan dan juga logistik. Antara ciri-ciri sektor ekonomi tertiar pula adalah yang pertama, jenis aktiviti ekonomi. Ia meliputi semua bidang perkhidmatan seperti perkhidmatan pelancongan, pengangkutan dan telekomunikasi, perkhidmatan kewangan dan juga bank, perkapalan dan logistik, perdagangan, perkhidmatan kerajaan dan juga swasta. Yang kedua ialah taburan. Ia adalah sebahagian besar sektor perkhidmatan berada di bandar-bandar besar yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai dan memerlukan pelbagai jenis perkhidmatan. Yang ketiga adalah orientasi pengeluaran. Skala operasi sama ada kecil, sederhana atau besar, ia bergantung kepada keupayaan syarikat untuk menyediakan kuantiti, kualiti dan juga liputan perkhidmatan. Syarikat kewangan antarabangsa misalnya mempunyai liputan perkhidmatan di seluruh dunia. Contohnya perkhidmatan bank, insurans dan juga perkhidmatan. Yang keempat, ciri penggunaan modal.
Modal pusingan juga bergantung kepada keupayaan syarikat dan pemilikan sama ada secara individu, konsortium, GLC atau syarikat multinasional. Syarikat-syarikat yang besar memiliki keupayaan modal yang tinggi berbanding dengan syarikat yang kecil. Kelima, ciri buruh dan kepakaran. Tumpuan kepada tenaga kerja berkemahiran tinggi sama ada di bidang pengurusan dan juga teknikal, penyelidikan dan juga pembangunan. Namun begitu, terdapat juga tenaga buruh bukan profesional seperti peringkat penghantaran dan pengedaran serta sebagainya. Ciri teknologi yang digunakan, ini adalah ciri yang terakhir. Ia adalah penggunaan teknologi tinggi ataupun high-tech. Oleh itu, ia amat mementingkan aspek penyelidikan dan juga pembangunan iaitu R&D. Teknologi tinggi ini juga dibawa bersama dengan tenaga pakar dan juga pelaburan modal khususnya dari syarikat multinasional. Antara contoh-contoh sektor ekonomi tertiar adalah pertama, perikanan air tawar. Ini kerana terdapat kawasan tepi laut ini yang mempunyai banyak potensi untuk membina struktur sarang layang-layang. Ini kerana dengan adanya kegiatan ekonomi tersebut, ia boleh mendatangkan pendapatan kepada negara. Yang kedua adalah industri perkhidmatan seperti membuka homestay dan juga pelancongan. Hal ini kerana ia merupakan salah satu kemudahan kediaman yang menjurus kepada pelancongan luar bandar dan mempunyai potensi yang sangat tinggi dan besar untuk pembangunan seperti di Teluk Panglima Garang dan juga kawasan tersebut sangat teratur. Perdagangan burung seperti peralatan pejabat, perabot dan barangan rumah, peralatan elektrik, jentera pertanian dan sebagainya. Contoh-contoh yang terakhir pula adalah pengangkutan dan penyimpanan seperti pengangkutan udara, kereta api, perkhidmatan pos dan kurier, perkhidmatan teksi dan sebagainya. Okey, antara kepentingan sektor ekonomi, ia menyediakan peluang pekerjaan dan ia boleh meningkatkan pendapatan. Per kapita penduduk pula, ia dapat meningkatkan taraf hidup penduduk atau mengurangkan kadar pengangguran. Ia menyumbang kepada sektor pendapatan negara iaitu KDNK melalui pembelanjaan langsung pelancong seperti cukai terhadap keuntungan syarikat-syarikat pelancongan dan sebagainya. Ia mewujudkan kesan pengganda ekonomi seperti meningkatkan aktiviti perniagaan, pengangkutan, IKS yang menghasilkan barangan kraft tangan, makanan tradisional dan sebagainya. Ia juga dapat meningkatkan taraf pendidikan atau kemahiran penduduk terutamanya dalam pengurusan hospitality, pelancongan, kulinari dan segmen pengurusan perhotelan. Kesimpulan untuk keseluruhan sektor ekonomi tertiar ini adalah permintaan buruh yang semakin tinggi bagi sektor perkhidmatan pada tahun 2015 telah menunjukkan satu respon yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang mampan dan juga berkembang. Permintaan tenaga manusia ini disebabkan oleh kejayaan Malaysia dalam menarik pelaburan daripada syarikat multinasional dan juga firma untuk melabur di dalam negara. Pada tahun 2008, subsektor perdagangan borong dan juga runcit dilihat berjaya mencatatkan pertumbuhan yang menggalakkan sebanyak 9.4%. Oleh kerana itu, kerajaan perlu memastikan ia bersesuaian dengan kualiti tenaga buruh yang sedia ada dan menepati sasaran utama majikan di sesebuah syarikat yang ingin mengambil pekerja. Sekian, terima kasih.